Okay, Assalamualaikum. Hari ni kita nak tengok part 3. Okay, ini last part untuk Earth saya nak ajar. Okay, so saya terus bagi the solving problem. Memang part 3 solving problem and speed. So, kalau you look at this question, we have A, B, C, D, 1, 2. Dia ada 2. So, A, B, C ni memang saya dah ajar in our part 1, part 2. Yang saya nak stress out sikit here is part D. Okay, our part D ni. Okay, part D ni speed. Okay, kalau you tengok dia akan sentuh bab speed. Kena alert sikit lah. So, I'm using this question. Ini adalah SPM 2007-2011 dan memang yearly macam ni. Soalan nombor 16, paper 2, section B. So, kita akan go through one by one soalan. So you can have a look, okay? In the next. Saya guna slide, okay? Okay, hopefully you dah baca soalan betul-betul. Okay, saya type soalan berserta video sebab senang kita nak refer kan. Kalau saya tak letak soalan dengan this video, susah awak nak refer sebab itulah realitinya soalan SPM nombor 16 paper 2 section B. Even though benda ni optional, but dia dalam paper 1 wajib, tak optional. Okay, enough talking about that. So, based on the information given, okay, dia bagi location. So, kita dapat, dia tak ada diagram, kita sketch. Okay, dah ajar hari tu. Bumi kita. Okay, gini. Okay, P is 25 degree north and 50 degree west. So, kita tahu dia akan berada belah kiri kita dan di atas, okay, di sebelah utara. Bukan di kutub utara, sebelah utara. Okay, jangan confuse. And dia kata lagi kat kita, kalau tengok 3 baris ayat yang pertama tu, di barisan yang ketiga, PR is the diameter of the parallel latitude of 25 degree north. Itu hint kita. Diameter of the parallel latitude. Okay, diameter of the parallel latitude. So, saya nak letak P saja di great circle ini. Okay, this is latitude. This is P. So, location P ni given berapa tadi? 25 degree north and 50 degree west. Okay, that is P. If we look at the question carefully, yang ayat saya kata di barisan kedua, PR is the diameter of the parallel latitude 25 degree north. Okay, so keyword dia diameter. Kita nak menjawab soalan A. Okay, diameter of the parallel latitude. So, kalau ini parallel latitude dia, diameter di hujung sini lah. So, R adalah di sini. Hujung sini sebab dia diameter. Diameter parallel latitude, bukan diameter of the earth. Kalau diameter earth, dia terletak di equator dan juga great circle. Itu baru diameter of the earth. Kalau diameter parallel latitude, sebab dah bagi tahu parallel latitude dia tak sama saiz. Okay. Kenapa tak sama saiz? Sebab bumi kita sfera. So, kita tahu R dekat sini. So, sah-sahlah latitude R adalah 25 degree north juga. Sebab terletak di diameter parallel latitude. So, di hujung. Maksud dia di hujung. Okay. Dan, kalau dah di hujung sini, if P adalah 50 degree west. So, kalau di hujung sebelah lagi, berapa? 130 lah. 130 degree north. East north. Okay, sebabnya dia diameter. Dia made up to 180. Ni center parallel sphere dia, circle dia. Okay. Hopefully boleh faham lah. Kalau 150, satu lagi 130 sebab keyword dia diameter of a parallel latitude. Maksud dia hujung dan hujung. So, kita dah jawab soalan A.
The longitude of R is, okay, nak buat sini ni. Buat jawapan macam ni lah. Okay, A, longitude R. Longitude jangan bagi location of a place pula. Sebab soalan nak longitude R. Okay, kalau tak, you tak menjawab soalan. Sama dengan 130 degree east. Okay, baru jawab A. Ini satu markah je ni. Okay, now kita tengok soalan B. Calculate the shortest distance in nautical miles, okay, of course nautical miles, from point P, okay, P to mana? R. Okay, dia nak P to R shortest distance. Saya dah ajar juga hari tu, you can refer to my video kalau lupa. Okay, shortest distance kalau ikutkan sini, okay, nak pergi dari P ke R, saya dah bagi tahu hari tu, kalau kita ikut meridian, apa nama dia? Longitude, okay, dia akan menghasilkan angle yang jarak yang kecil, jarak yang pendek, okay. So, daripada P nak pergi R, dia akan jadi dekat kalau dia ikut laluan North Pole. Dia ikut laluan kutub utara, jadi dekat. Okay, so kita akan sini. So, berapa theta dia kan? So, kalau sini 25 lah. 25 degree sebab sini. Okay, so sini pun 25. Sini. Dia kena bagi sentuh yang ni yang dekat paksi melintang ni. Bukan yang menegak. Kalau menegak ni longitude. Okay, ni latitude yang melintang. So 25 degree. Jangan letak 25 tu dekat sini pula. Kalau tak salah. Kalau you letak sini, itu longitude. Sekarang ini latitude. Yang ni baru longitude. 50 degree kat sini. 50 degree. Okay. So dia nak shortest distance. Dah bagi tahu last class, shortest distance kalau kita ikut laluan longitude, jarak dia akan jadi dekat. Okay, shortest. So, theta dia berapa kalau dia ikut laluan longitude? Theta dia kat tengah ni. Okay, theta dia yang ni. Difference dia. Sebab dia ikut jalan along the great circle. Okay, dia ikut jalan longitude. So, theta dia yang ini. So, theta dia berapa? Theta dia 180 tolak 25 tolak 25. Tak 50 lah. 25. Okay, 130. So, untuk menjawab soalan B, dia nak shortest distance. Okay, from P to R. P to R. So, formula dia kita nak pakai formula distance dia ikut longitude. Distance along the meridian ataupun distance along great circle. Okay, theta times 60. So, theta kita 130 darab 60. Therefore, the shortest distance will be 7,800 nautical mile. That's it. Okay. Ini jawapan shortest distance daripada P to R. Ingat ikut longitude. Kalau tak percaya, awak calculate lah sendiri. Kalau dia ikut parallel latitude, berapa dia punya jarak. Okay. Okay, now we want to look at question C. Okay, read the question carefully. I'm using the same diagram sebab memang kena guna the full diagram pun. Okay, same diagram. So, kita nak tengok soalan C. Dia kata, point V lies due south of point Q. Okay, sekarang saya tak lukis lagi point Q. Tapi, point Q given bukan given dalam diagram. Given dia punya location. Berapa Q? Q adalah 25 degree north. So, kita tahu dia terletak di atas this parallel latitude yang sama. Tapi 80 degree east. So, kalau R 130 degree east, so confirm lah Q ni, dia punya longitude ke depan sikit. Kalau saya lukis ni nampak Okay, confirm lah longitude Q ni depan sikit pada R. Tapi terletak di atas parallel latitude yang sama. So, Q kat sini lah.
Kenapa Q kat sini? Kan confuse pula. Dah bagi tahu dah tadi. Okay, sebab Q location dia 25 degree north latitude, 80 degree east. Kan dah bagi tahu kalau R 130 kat sini, kalau 80 kan lagi kecil daripada 130. So dia ke depan lah. Okay, 80 degree east just now untuk Q. So, kita nak jawab soalan C. Tapi C, dia nak V. Okay, dia nak the latitude of V. Okay, latitude of V, but given info, V due south of Q. So, bila V due south of Q, dia tak sebut beza dari segi longitude. So, V ni masih terletak di atas longitude yang sama dengan Q, tapi V adalah due south. Maksud dia, V berada di bahagian bawah Q. Sebab dia due, okay, due selatan. Tapi kita tak tahu lagi. But information given, the jarak Q ke V, okay, V yang tak tahu tu, mana latitude dia adalah 5,100 nautical mile. Okay, 5,100 nautical mile. Okay, disebabkan QV terletak di atas longitude, so distance along longitude lah. Dia punya formula dia theta times 60. So maksud dia theta times 60 equals to 5100 nautical mile. Okay. Kalau tak faham, tengok balik soalan. Okay. So, theta ni apa? Dah ajar hari tu. Theta ni bukannya latitude dia lagi. Theta ni difference. Okay. Difference. Angle dia. Difference in latitude dia. Dia terletak di longitude yang sama yang beza latitude dia. Okay. So, untuk dapatkan theta. Ini equation 5,100 bahagi 60. 85. Okay, bukannya 85 ni adalah latitude of V. Not yet. Okay, ni difference. Perbezaan theta daripada Q ke V. From Q to V. Beza theta dia adalah 85 degree. So, kita tengok latitude Q. Latitude Q ke center adalah 25. So, dekat mana? Bukan kat mana 85. Dekat mana V tu? So, kalau beza dia ke V adalah 85 degree, tak logik lah dia berada di belah hemisfer utara yang sama. Dia dah masuk kawasan selatan. Okay? Sebab beza dia 85. Dia dah melebihi 25. So, kita buat macam ni, belah selatan. Okay? So, V berada di sini. Tapi kita nak calculate berapa dia punya latitude. So, this is V. Maksud dia daripada Q to V, beza theta dia adalah 85 darjah. So, berapa V? Okay. So, Q adalah north. Okay. Q tadi bahagian utara north. V sekarang dah masuk south. Okay. Daripada north ke south, beza direction kita tambah. So, maksud dia V. Okay, latitude V plus 25. Okay, 25. 25 ni apa? Adalah Q punya latitude sama dengan 85. So that latitude V sama dengan 85 tolak 25 sama dengan, crowded je sikit ni. Harap boleh faham lah. Tolak 25, 60. Okay, 60. So, kat sini 60 lah. Dah masuk kawasan south. So, latitude dia adalah 60 degree south. Selatan. So, location dia, kalau tanya location V adalah 60 degree south, 80 degree east. Tapi soalan just nak latitude V. Okay? Okay, sekarang kita nak menjawab soalan D yang pertama. Dia nak the distance from P to Q. Okay. Soalan tak minta shortest distance. Dia minta distance. So, you have to read the question carefully lah.
Yang shortest distance dia soalan sentiasa akan mention. Kalau dia nak shortest distance, dia akan sebut shortest distance. Okay. Sekarang dia nak distance je from P to Q. Tengok soalan measured along the common parallel latitude. So P to Q dia akan terbang sini. Okay. Dia akan terbang melalui common parallel latitude. So kita tahu distance parallel latitude ada cos alpha. So kita nak distance lah. So kalau P tadi 25 degree north, 50 degree west. Q apa tadi? Q tadi kita kira 60 degree north and 25. Sorry. Okay. 25 degree north. Okay, yang tadi soalan tadi tu and 80 degree east. Yang 60 tadi tu V. Okay. Okay, ini adalah location Q. So, diorang beza, difference diorang dekat longitude. Difference in longitude 50 degree dengan 80 degree. Seorang dekat west, seorang dekat east. So, kena buat apa? Kena tambah. Okay, so dia punya formula theta times 60 times cos alpha. Kenapa? Sebab terletak di parallel latitude. So, theta dia adalah 50 plus 80 times 60 times cos alpha. Cos alpha dia yang mana? Cos latitude dia orang lah. Sebab masing-masing terletak di 25 degree north. Okay, cos 25. So, dapat jawapan apa? 50 tambah 80, 130 times 60 times cos 25. Ini jawapan dia. 7069.200. Kalau nak bagi jawapan dalam degree and minute, tekan ni je. Okay. 7069 degree 12 minit. Okay. Kalau nak convert ke degree, tekan balik. Macam tu. So, 7069.2007 nautical mile. Saya memang suka bagi up to 4 decimal places. Tak salah pun. So, dah menjawab dah soalan nombor D1. Okay. Tengok soalan D kedua. Cerita dia rentetan dekat soalan D tu sebenarnya. Okay, soalan D kedua, dia nak the total time in hours taken for the whole flight. Sebenarnya apa the whole flight ni? Okay, soalan D cakap, kalau tengok soalan tu dia kata, kapal terbang, took off, okay. Dia terbang, dia took off from P, dia terbang ke Q. Okay, dia terbang ke Q. After that, dia transit kejap. Tak ada pun dia transit. Tapi saya buatlah dia stop kejap dekat Q. And then dia terbang ke V. So ada dua route dia. Mula-mula dia terbang ke Q. Dia terbang ke V. Dua route kapal terbang tu. Dan average speed dia. Ni speed nak contoh yang mana yang kedua ni. Sini. Okay. D yang kedua. Average speed kapal terbang adalah 600 knots. Okay, speed untuk topik Earth as a sphere kita pakai knots. Okay, knots. Dia punya speed. Bukan kilometer per hour, meter per second or whatever speed semua tu. Kita pakai knots. Okay, tolong ingat speed pakai knots. 1 knot adalah okay, 1 knot adalah 1 nautical mile per hour. Tak payahlah tulis 1 nautical mile per hour pula. Tulis knot je. Kita tahu benda tu adalah speed. Okay. Speed dalam navigation dan juga aviation. Pelayaran dan juga penerbangan. Okay. Back to the question. Kapal terbang daripada P pergi Q and then dia terbang ke V. Dia punya speed adalah 600 knots. So soalan tanya yang kedua, berapa time taken?
Berapa lama masa time taken yang dia start terbang daripada P sampai V ni? Dia stop dekat Q. Dia melalui Q. Okay. So, kalau dah belajar, kita dah belajar formula speed. Speed sama dengan distance over time. Dah belajar segitiga tu. DST. Tak lagi nak ulang segitiga ni. Dalam fizik pun ada. Okay. So, sekarang kita nak cari time. Soalan tanya time kan? Okay, so kita nak cari time. Okay, nak cari time. Kalau nak cari time, kita alter lah formula. Time sama dengan distance bahagi speed. Okay, distance kita dah tahu. Kapal terbang, distance dia adalah 600 knots given dalam soalan. Sekarang kita cari distance. Okay, daripada P to Q kita dah calculate tadi dekat soalan D yang pertama. This is the distance 7069.207 nautical mile. Sekarang Q to V, berapa distance dia? Sebenarnya Q to V tu dah diberi distance dekat soalan C. Tengok betul-betul. Soalan C dia cakap kan, QV adalah 5100 nautical mile. Given dalam soalan C. Look at soalan C. Given. Okay. So, kat sini tadi 706.9.2007 nautical mile. Q to V. Q to V tadi given dekat soalan C kita tak calculate pun. Soalan bagi 9 nautical mile. Kalau tak percaya, kita kira je lah. KQ to V, beza theta 85 darab 60. 5100. Okay. Theta times 60 lah sebab dia terletak dekat great circle. Beza distance dekat longitude. So, speed dia berapa? Speed dia adalah nombor frame Okay. Speed pula time. So, time taken sama dengan the whole distance PQ, distance PQ plus QV over 600. Distance PQ adalah 706.9.2007 plus 5100. Nampak bahagi 600. Jawapan 706.9.2007 plus 5100. Okay, bahagi 600. So, time taken adalah ni 2028. Betul lah. 20.282 hours. Jam. Kenapa jam? Sebab 1 knot adalah 1 nautical mile per hour. Jam. So, penerbangan itu mengambil masa selama 20 jam .282 hours. Daripada PQ and then QV. Soalan boleh macam-macam. Kan V dia pergi pula dekat R. Lepas tu patah balik Q pergi R. Boleh macam-macam. So, that's it. What I'm going to stress here right now. Speed, kita pakai unit knot. Okay. And sama je formula speed. Belajar zaman Tok Kadok. DST. Nak cari, just play with the triangle. Nak cari speed, nak cari distance, nak cari time. Alter the formula. And then key in into the formula. Then calculate. Then you get the answer. Okay. So that's all. I hope you can understand. Boleh faham. Dan saya akan bagi extra work that need to be done. Okay, thank you. Kalau tak faham boleh PM.